Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom， 平安，祝你弟兄姐妹平安。我真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的身体的圣灵，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！感谢我们的阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，跟我们的弟兄和姐妹，或者在经济，我们也要献上我们的感恩，我们的祷告给我们的上帝。感谢你，主耶稣，我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名求，哈利路亚，阿门，阿门。我们一起来献上，好不好？
一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，现在叫他耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。现在线上，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，感谢你神，哈利路亚。我们准备我们的心，我们一起来让荣耀我们的神，哈利路亚。一起来赞美好不好？谁说沉睡已久的花蕾不能绽放一起缤纷？谁说
写一片青翠。谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱闪烁时的世界。I want to be free， 自由地飞，在爱中的惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。谁说沉睡已久的花蕾不能绽放一起缤纷？谁说寒冬之后的大地不能彰显一片青翠？谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱闪烁世界。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。谢谢先生。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心，我有天堂在我的心，我有天堂在我的心。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，感谢我们的上帝。我们一起来拍手，先荣耀我们的神。Come on！主你是卑微转为珍贵，这伤心流泪转为娇艳，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有失望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，到了这结局你与我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，紧靠每一句应许，生命充满亮光。主你是卑微转为珍贵，是伤
这羞愧就没有奢望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。到人生结局，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强。信靠每一句允许，生命充满亮光。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。到人生结局，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强。信靠每一句允许，生命充满亮光。骄傲，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。到人生结局，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强。信靠每一句允许，生命充满亮光。生命充满亮光。再说，生命充满亮光。哎，哈利路亚！谢谢荣耀我们的神，哈利路亚！感谢你，我们的神，是美好的上帝。以后的天空，好像我的心，心中的眼睛看得好清晰。是谁对我不离不弃？风雨中与我同行。大风吹过了，我信心更坚定，紧紧抓住你每一颗应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心灵的安宁。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨石头已经，潇潇洒洒跌倒来再跑去，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，以后的天空最美丽。开始现在，以后的天空，好像我的心，心中的眼睛看得好清晰。是谁对我不离不弃？风雨中与我同行。大风吹过了，我心情更坚定，紧紧抓住你每一颗应许。
耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心里的安宁。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨石头遇击，小小沙沙跌倒了再爬去，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，以后的天空最美丽。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨石头遇击，小小沙沙跌倒了再爬去，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，以后的天空最美丽。跟随主的脚步，越走越光明，以后的天空最美丽。跟随主的脚步，越走越光明，以后的天空最美丽。感谢你，我的神啊，你真美好，我的神，感谢你。 Shalom, jemaat Mandarin Service yang dikasihi Tuhan. 亲爱的中文堂的弟兄姐妹们平安， Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. 跟大家说周末愉快，还有以及我们可以跟上帝聚集在一起。 Dan kita selalu mengakui bahwa Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. 我们一直在承认，就是说我们的主耶稣就是最美善的。 Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum usai ini, 虽然说我们处在这个疫情未结束， kita tetap akan mengucap syukur kepada Tuhan. 但是我们仍然还是要感谢主。 Apapun keadaanmu, 不管你的状况如何， apapun yang kita alami, 不管我们所面对的是什么， sebagai orang percaya kita mengakui bahwa semua mendatangkan kebaikan. 身为艺人，身为信徒，我们要说一切都是好的。 Nah, hari ini saya ingin sedikit memberikan sebuah penjelasan buat kita semuanya 今天我想要跟大家稍微解释一下， tentang kadang orang Kristen itu bingung mengapa orang benar percaya kepada Tuhan kok diizinkan menderita. 就是说，为何我们成为了信徒，但是我们还是处在一个受苦的环境之下？ Kadang kita berpikir, loh, aku sudah ikut Tuhan, sudah rajin beribadah, hidup benar, tapi kok masih hidup menderita ya? 那时常我们会想到说，我们已经跟着主了，我们也是随着他想要我们做的，我们也是认真的在读经文，为什么还是会受苦呢？ Tidak sedikit orang-orang Kristen yang bingung menghadapi hal seperti itu. 不少那个基督徒会觉得说很纳闷儿。 Oleh sebab itu, judul firman Tuhan hari ini, 所以今天我们的题目就说， mengapa orang benar itu menderita? 为何一人受苦呢？ Mengapa orang yang sudah
percaya kepada Yesus masih diizinkan mengalami penderitaan? 那么我们已经相信主耶稣了，为什么还让我们经历了这个受苦？ Nah, kalau saudara menyelidiki Alkitab, 如果说你来甚至查我们的圣经， banyak tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan. 许多在圣经里面的人都是经历了这些受苦， Para nabi, 还有先知们， para rasul, 还有门徒们， para diaken, 还有那个领导者们， orang-orang 还 percaya, 有信徒们。 diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. 主耶稣应许他们受到这个苦。 Jadi di Alkitab pun disebutkan bahwa ternyata banyak orang benar yang diizinkan Tuhan mengalami 这 penderitaan. 所以在圣经里面也是记载说，很多艺人也是经历了这些苦难。 Saya ambil satu tokoh Alkitab yang hidupnya benar tapi diizinkan mengalami penderitaan. 那么我这边提了一名，就是说他的人生就是很正，他是艺人，但是经历了这些痛苦。 Dan saya yakin saudara pasti tahu kalau saya sebutkan nama ini. 我相信，当我念出他的名字，大家都晓得。 Siapa itu? 谁呀、 Ayub. 没错，亚伯。 Nah, kalau kita bicara tentang Ayub, 那如果我们谈论到亚伯， saudara akan melihat bagaimana orang ini dipuji Tuhan. 那你可以发现，就是约伯是神赞美的人， Banyak orang memuji Tuhan. 很多人赞美我们的神， Tapi berapa banyak orang yang dipuji Tuhan? 但是有多少的人是神赞美他的 Nah, 呢？ salah satunya yang dipuji Tuhan adalah Ayub. 其中之一就是约伯。 Jadi pengakuan bahwa Ayub itu orang benar berasal dari Allah. 所以这个宣誓是从神而来的。 Kalau orang lain mengakui seseorang itu benar, lumrah. 那如果说别人说你好，那是正常的。 Tapi kalau Allah yang mengakui bahwa dia benar, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. 那但是如果是神自己亲自说他是义人的话，这个事情可大了哦。 Saya akan jelaskan dulu tentang Ayub. 那我跟大家解释一下这个约伯， Ayub di dalam pasal 1 ayat 1, 在约伯书第1章第1节， dia disebut sebagai orang benar yang takut akan Allah. 他是被称赞成为一个敬畏神的义人。 Saya bacakan ayat ini. 我跟大家念一下。 Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。 Saudara bisa bayangkan orang ini yang dipuji Allah karena kesalehannya, kejujurannya, dan takut akan Allah. 那你可以想象吗？这一位人呢，是被神称赞，因为他整个人都是正直的、敬畏神的、远离恶事的。 Jadi tidak ada yang meragukan tentang kebenaran hidup Ayub. 所以对于他的人生，没有人无可挑剔。 Ayub ini selain benar, 亚伯虽然他是正直的， ia orang yang kaya raya di daerahnya. 他也是一个很富有的，在他区域里面。 Di dalam Ayub 1 ayat 2 dan 3. 在亚伯书第1章第2节跟第3节里面说， Menyatakan bahwa Ayub ini orang yang terkaya di wilayahnya. 他可以说在他的区域他是最有钱的， Ini bukti kekayaannya. 这个就是他的证据。 Yang pertama dia punya 10 anak. 他有10个小孩， 7 anak laki-laki 还有7个儿子， dan 3 anak perempuan. 3名女儿。 Zaman perjanjian lama, 在那一个时代的时候， orang banyak anak itu tanda diberkati. 那如果说你拥有了许多子女的话，就是代表你被祝福了， Tanda menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. 也就是代表说神所应许你，神所祝福你。 Jadi zaman dulu punya anak itu berbahagia. 所以早期呢，你有多子女的话，就是很有福 Kalau 气。 sekarang berbeda bukan? 那如果现在的话， Punya 可能就 anak 不 banyak 一样 makin 了 pusing gitu. 那太多小孩的话，那你就烦恼了。 Tapi Ayub ini kaya di dalam hal keturunan. 那他会有富有，是因为他的后代。 Disebutkan lagi dia punya 7.000 ekor kambing domba. 再下来，他是说他的家产有7000羊、 3.000 ekor unta. 3000的骆驼、 Punya 500 pasang lembu. 500对的牛， Berarti ada 1000 lembu bukan? 所以大概加起来就有1000了。 500 keledai betina. 还有一个500母驴， Ditambah lagi dengan budak-budak yang jumlahnya sangat banyak. 再加上有许多的奴仆， Sehingga Alkitab menyatakan dia orang yang paling kaya di daerah
timur. 那所以在那个时候呢，圣经记载说，在东方那一方面，他是最自大的。 Selain dia takut akan Allah, 除了他敬畏神， dia kaya raya. 他又有钱， Namun demikian, 但是呢， orang yang saleh, takut akan Allah dan diberkati Tuhan ini, 这个正直的人、敬畏神的人， Allah mengizinkan penderitaan menimpa dia. 神应许他经历了痛苦， Kenapa? 为何？ Karena Allah tahu kualitas Ayub seperti apa. 因为神知道他的品质到底是怎么样 Jadi 的。 ketika Tuhan menguji Ayub, 当神试探亚伯的时 Tuhan 候， tahu kapasitas Ayub. 神很清楚知道亚伯的品质在哪 Demikian 里。 pula dengan saudara dan saya. 那你和我也一样， Kalau Tuhan menguji kita, 当神在试探我们的时候， Tuhan tahu kapasitas kita. 神知道我们的能力到 Dan 哪里， tidak melebihi kemampuan 他 kita. 不会超过我们的能力。 Nah, apa saja yang Tuhan izinkan penderitaan itu menimpa Ayub? 那有哪一些是亚伯经历的呢？ Yang pertama, 第一个， dalam Ayub 1 ayat 13 dan 17. 在亚伯书第1章第13节、第17节， Dalam sekejap kekayaan Ayub hilang. 在一瞬间他失去了所有的财富。 Ayat 18 sampai 19 dikatakan semua anak-anaknya mati 10-10-nya. 然后在第19跟第18、19节说，他所有的儿女都死去，全部都没了， Belum cukup dengan itu. 还不够哎， Dia kehilangan kesehatan dirinya sendiri. 甚至他自己的健康他也失去了。 Saudara bisa bayangkan nggak? 你可以想象吗？ Kekayaannya musnah, 他的财产不见了， 10 anaknya semuanya mati, 他10个小孩都不见了， kesehatannya habis. 包含他自己的健康也毁了。 Membayangkan seorang bapak kehilangan 1 anak saja, 我们可以想象一个父亲失去了一个儿子，一 itu 个小孩， kesedihannya luar biasa. 他的悲伤是有多痛。 Ini 10-10-nya loh. 但是这个是10个哦， Dalam sekejap hilang. 就是瞬间消失。 Dia bukan hanya hilang kekayaan, 他也不只是单单财富没了， kesehatan juga hilang. 他健康也不见了， 10 anaknya itu mati meninggalkan dia. 他10个小孩都离去了， Ditambah lagi dengan istrinya mengutuki dia. 再加上被妻子下咒。 Saya belum pernah menemukan seseorang yang mengalami penderitaan seberat Ayub. 我还没有见过有人比亚伯还要更受苦。 Dari apa yang saya utarakan tadi, 那从我刚才所说的 rasa-rasanya 感觉上， di seluruh muka bumi ini, 在这个全世界， Ayublah orang benar yang mengalami penderitaan sehebat itu. 只有亚伯是在这个世界上他一人，但是他经历了那么极大的一个试探。 Namun di tengah penderitaan seperti ini, 但是在这个试探的当中呢， Ayub tidak pernah mengutuki Allah. 但是亚伯不曾埋怨 Si 神。 orang benar ini tidak pernah mengutuk Allah. 这个艺人呢，这一位艺人不曾埋怨我们的神， Dari mulutnya tidak pernah keluar sungut-sungut. 他的嘴巴也没有抱怨过。 Oleh sebab itu, di tengah-tengah penderitaan Allah bekerja. 在他的痛苦中，神动工了。 Ya, Ayub dipulihkan keadaannya. 在那个时候，他的环境从苦境转 Saudara 回。 buka di dalam Ayub 42 ayat 10. 你可以打开亚伯书42章第10 Setelah 节。 mengalami penderitaan, 当他经历了这些痛苦， Ayub lolos dari ujian. 亚伯走出了这个试探， Lalu Tuhan memulihkan keadaannya. 然后神呢就从他的苦境 Saudara 转 lihat 回 ini,。apa yang dipulihkan? 看清楚什么被医治呢？ Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dulu. 就是约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华也赐给他了比他从前所有的加倍。 Nah, dari ayat ini kita tahu, 在这个经文我们晓得， ketika penderitaan diizinkan Tuhan menimpa kita, 当这个试探神应许我们经历， itu akan dipulihkan kepada kita 神一定会给他转回， 2 kali lipat. 加倍的转回。 Apa yang hilang dahulu 那你以前所失去的， dikembalikan Allah 2 kali lipat. 神会把它完全的转回给你2倍。 Tapi kan ada syaratnya. 但是当然有条件 Kalau 的。 saudara mau mendapatkan 2 kali lipat pemulihan dari 如 Allah, 果说你想要从神而来的加倍的一个医治，
pastikan hidupmu benar, 你要确保你的人生是正确的， saleh, 还有是正直的， dan takut akan 还有 Allah. 敬畏神的。 Maka seberat apapun penderitaan yang datang, 之所以不管多大的困难， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 神不会离开你们。 Amin. 阿门。 Mari kita lihat berikutnya. 我们再接下看， Mengapa orang benar diizinkan 那 menderita? 么为何义人要受苦呢？ Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kita 这 semuanya. 边我有几项要跟大家分享的。 Jadi penderitaan itu dapat dialami oleh manusia. 这个受苦呢，人类可以经历， Siapa saja manusia di muka bumi ini. 任何在这世上的人都会， Entah orang Kristen, 不管他是基督教 non-Kristen, 不是基督教， atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan 甚至 sekalipun. 他无神论的人， Itu diizinkan menderita. 所以会应许这个受苦， Karena alasan yang pertama adalah 因为第一个原因是 orang percaya mengalami penderitaan sebagai kelanjutan dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa. 因为亚当和夏娃的堕落，影响义人继续受苦。 Gara-gara Adam dan Hawa berdosa, 只是因为亚当跟夏娃堕落了， maka manusia mengalami penderitaan. 所以人类就经历了这些受苦。 Itu alasan yang pertama. 那个是第一个原因。 Siapapun manusia, 不管是谁， termasuk orang percaya, 包含义人， keturunan Adam dan Hawa, 包含亚伯拉罕跟夏娃的， pasti mengalami 一 penderitaan. 定会经历这个苦 Alasan yang 难。 kedua, 第二个原因， mengapa orang percaya menderita? 为何义人又受苦呢？ Karena akibat perbuatan mereka sendiri. 因为这个义人自己的行为而受苦。 Jadi penderitaan itu dihasilkan karena perbuatan mereka sendiri. 那这个痛苦被造出来，是因为他们自己所做出来的。 Sebagai contoh, 比如说， kalau ada orang yang batuk-batuk karena paru-parunya rusak, 如果他的肝可能坏掉了，他就咳嗽， menderita bukan? 很痛苦。 Itu akibat dari apa? Karena sejak dari mudanya mungkin dia merokok. 哦，为什么会这样呢？可能他年轻的时候一直在抽烟， Jadi sakit paru-paru yang dideritanya 所以当他所受的这个病， karena akibat kesalahannya yang dibuat pada masa lampau. 因为他之前所犯的错， Jadi orang menderita karena perbuatannya sendiri. 那就是说他经历这些是因为他的行为。 Yang ketiga, 第三个， mengapa orang percaya itu menderita? 为什么一人受苦呢？ Karena perbuatan iblis. 因为是撒旦的缘故。 Seperti Ayub menderita karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. 就像约伯一样，神应许这个撒旦来试探约伯。 Ingat ya, 记住， iblis itu adalah ilah zaman yang menguasai dunia yang jahat ini. 所以撒旦呢是控制邪恶世上的时代之 Jadi 神。 kejahatan di muka bumi ini 所以这世上的恶习， itu diorganisir oleh iblis. 就是这个撒旦所控制的。 Dan iblis itu serta sekutunya suka menganiaya orang percaya. 那么撒旦和他其他的合伙人呢，很喜欢虐待义人。 Itulah sebabnya kenapa orang percaya diizinkan menderita. 那就是为什么我们义人呢会经历这些试探。 Karena selama di dunia, iblislah yang menguasai dunia ini. 所以当我们还在这个人世呢，是撒旦所控制这个世上的。 Jadi itu alasan yang ketiga ya, mengapa orang menderita karena perbuatan iblis. 那就是第三个原因，为什么我们受苦是因为撒旦所做的。 Yang keempat 缘故第四个， Mengapa orang percaya diizinkan Allah mengalami penderitaan? 为什么义人可以受苦呢？ Karena lewat penderitaan itu 因为透过这些痛苦， supaya kita bertobat. 使得我们可以悔改。 Memanggil umatnya, Allah memanggil umatnya yang sedang menyimpang dari dosa supaya bertobat. 神呢，在呼召那些偏离神的人，在悔改到他的道路。 Berapa banyak saya ketemui 有许多我遇见的， setelah orang mengalami penderitaan. 当他经历了这些痛苦， Entah itu sakit 不 penyakit, 管是不是病痛，不 kebangkrutan, 管是不是失败， keluarga yang 或 rusak. 者他家庭的破裂， Begitu mereka sudah menyerah dengan penderitaan itu, 当他们放手了，在这个痛苦中放手了， dia bertobat kepada Tuhan. 他悔改到神的面。 Jadi penderitaan bisa membuat orang bertobat. 所以这个痛苦呢，可以使我们悔 Dan 改。 Allah bisa memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. 所以神也可以透过这个痛苦来坚固我们。 Itu alasan yang keempat. 这个是第四个原因。 Jadi karena Adam dan Hawa berdosa, 第一个，因为亚当跟夏娃的罪， karena perbuatan
salah dan dosa kita, 我们自己所犯错的行为， penderitaan karena iblis yang menguasai 还 dunia, 有因为撒旦所控制这世界上的缘故 dan，Allah mengizinkan itu supaya kita bertobat dan menguatkan iman 也 kita. 神应许这些受苦可以进行在我们人生，让我们可以悔改。 Jadi saudara tahu ya mengapa orang benar diizinkan 那现 menderita. 在知道为什么艺人会受苦？ Nah, kabar baiknya begini. 那好消息就是在这里。 Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们信徒 di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, 在我们其中所面临的这是痛苦 di，tengah-tengah penderitaan yang saudara alami, 在这个弟兄姐妹所面临的其中， entah itu sakit penyakit, 不管他是不是病痛， entah itu ekonomi yang 不 sedang 管 memburuk, 是不是你的经济上的问题， keluarga yang 你 berantakan, 家庭的破裂， anak-anak yang susah sekali diatur, 你的小孩可能无法控制， hubungan dengan orang lain rusak. 你的关系跟别人的关系毁了。 Saya mau beritahu buat kita 我 semuanya, 要跟大家说， selama engkau sebagai orang percaya, 只要你是信徒， Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. 神不会让你亲自自己面临这些的。 Amin, saudara. Amen。 Kita percaya 我们相信 Allah tidak pernah melepaskan tangannya. 神不可能放弃他的手， Seperti Tuhan tetap menyertai Ayub, 像神永远陪着约伯一样， demikianlah Tuhan menyertai anak-anak yang sampai dengan saat ini. 神也会照样的做，陪伴着他的儿女们。 Ada kepastian bahwa Allah terlibat di dalam penderitaan itu. 在这里面，在痛苦里面有一个确保，神是在当中。 Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 在哥林多前书第10章第13节， Allah ikut terlibat di dalam penderitaan kita. 神是在我们的痛苦其中， Dan dia berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. 而他答应了我们，我们所受的试探不会超过我们所能受的。 Camkan baik-baik itu. 记住了， Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. 神没错，让撒旦来去试探约伯， Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. 但是神确保说，这个撒旦不会取了他的 Jadi 命。 Tuhan tetap ada di dalam penderitaan 所 itu. 以在痛苦中，神仍然在其中。 Itu yang membuat kita kuat. 这个就是会使我们刚 Itu yang 强， membuat kita aman. 这个会使我们安 Itu 全， yang membuat kita tenang di 这 dalam 个会 Tuhan. 使我们很平静。 Jadi Tuhan tidak pernah memberikan ujian melampaui kekuatan 所以 kita. 记得，神让我们所受的试探不过于我们能受的。 Dan lagi, 再来， semua penderitaan yang Allah izinkan selalu mendatangkan kebaikan. 神所应许所有的痛苦是带好处的。 Coba nanti ya, saudara buka Roma 8 ayat 28. 那等一下，可能你会打开罗马书第8章第28节。 Semua penderitaan dan kesulitan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. 所有我们所面临的痛苦、面临的不好的，都带好处给我们。 Paulus mengajarkan kepada orang Roma bahwa, "Hai orang Roma, Tuhan ada di dalam penderitaanmu." 保罗教导这个罗马的门徒们说：“嘿，你们大家要知道的清楚，神在你们其 Nah, 中。 Pemasmur juga menulis dalam Mazmur 23 ayat 4. 在诗篇里面也没错，在诗篇23章第4节也是有记载说的。 Itu Mazmur yang sangat terkenal. 这个是超有名的， Dipercaya ditulis oleh Daud. 相信是大卫所写着。 Daud mengalami penderitaan dilambangkan atau dilukiskan dengan berjalan melalui lembah kekelaman. 在大卫所经历的一些痛苦中，他是用这样子的来描述：行过死荫幽谷。 Namun sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, 虽然在死荫幽谷的走过， dia tidak takut. 他不惧怕， Daud tidak takut. 大卫不怕。 Ternyata di dalam lembah kekelaman Allah berjanji mendampinginya. 原来在死荫幽谷的时候，神答应了会陪在左右。 Kalau Ayub didampingi Tuhan, 那你觉得约伯也是神陪伴， Daud didampingi Tuhan, 大卫也是神有陪伴， maka saudara dan saya juga akan didampingi Tuhan. 之所以你和我，神一定也会陪伴。 Maka sekalipun penderitaan menghampiri kita, 所以呢，虽然痛苦来临我们的生命 Percayalah， 但是请相信， Tuhan tidak pernah meninggalkan 神 kita. 不曾离开过我们。 Amin. Amen。 Dan berikutnya, saudara, 下来， Tuhan Yesus itu
sudah menanggung seluruh penderitaan kita. 清楚知道主耶稣已经承担了所有我们的痛苦。 Dia bukan hanya berjanji, 他不只是应许哦， dia nggak hanya menyuruh kita kuat, 他也不是单单说你要坚强， tapi dia sendiri yang menanggung penderitaan itu. 但是他自己承担了这些痛苦。 Dibuktikan di kayu salib, 他的证明就是死在十字架上， dia sudah menanggung seluruh dosa dan penderitaan umat 他 manusia. 是已经承担了世界上所有罪人的 Jadi 罪， di perjanjian lama 在旧约 dan perjanjian baru, 和以及新约， Allah yang sama 同样的神， yang mendampingi anak-anaknya ketika menghadapi penderitaan. 一样的神在陪伴他的儿女经过了这些痛苦。 Makanya saya katakan buat kita semuanya, 所以我跟大家说， jangan pernah tinggalkan Yesus. 不要离开神， Sekali Yesus tetap Yesus. 只要你一旦你耶稣 Supaya kalau 永远就是耶 penderitaan 稣。 itu datang buat kita 之所 semua, 以当这个问题痛苦来临， dia bersegera menolong kita. 神会立刻的帮助我 Sebab di 们， luar Yesus, 因为在神之外， kita tidak dapat menanggung penderitaan 我 itu. 们无法承受我们的痛 Mungkin 苦。 saudara bertanya, 或许你会 saya sudah 问， percaya kepada Yesus, 我已经相信神了 tapi 呀， kenapa penderitaan datang pada 那 saya? 为什么这个痛苦面临呢？ Kembali lagi tadi. 那就回到刚才的问题， Itu menguji iman 因为 kita. 他要试探我们的信 Supaya kita 心， bertobat dan sungguh-sungguh kepada 使 Tuhan. 得我们要悔改、认真的在神里面， Jadikan penderitaan itu sebagai latihan rohani kita. 来把这些试探成为我们属灵上的磨练。 Kalau Ayub dipulihkan, 如果约伯被医治了， Daud juga dipulihkan. 大卫也是被医治了。 Siapapun saudara dan saya 不管你是跟我是谁， juga dipulihkan 一 Tuhan. 定神会陪 Tetap 伴。 tinggal di dalam 只 Tuhan. 要跟神同在， Amin. 阿门。 Nah, saya tutup dengan sebuah pernyataan iman kita. 这个我是用这一字来结束我的经文。 Gimana kita bisa menang terhadap penderitaan? 我们可以战胜我们的痛苦。 Yang pertama, 第一个， percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita walaupun penderitaan kita sangat-sangat berat. 人相信神很爱我们，不管我们的重担有多重。 Jadi percaya bahwa Yesus Tuhan kita sanggup untuk melepaskan kita dari penderitaan. 所以相信神有办法让我们脱离这些痛苦。 Yang kedua, 第二个， jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. 绝不离开神。 Justru di saat kita menderita harus semakin dekat kepada Tuhan. 说反在我们受苦的时候，我们要接近我们的神呀。 Banyak orang tidak bisa lepas dari penderitaan 许多人无法逃离这个痛苦， karena di tengah-tengah masa penderitaan itu 因为在这个痛苦的其中， dia malah meninggalkan 他 Tuhan. 选择离开了神。 Jangan saudara. 绝对不要 Ingat ya, penderitaan itu diizinkan Tuhan. 记得，这些试探是神应许的。 Kalau ada seorang ibu atau bapak 那如果说有一个太太或者先生， sedang mendidik anaknya 他在教导他的小孩， dan anak itu mengalami penderitaan, katakanlah misalnya dihajar sama orang tua, 然后这个小孩就面临了痛苦，可能是那个家长打他， harapannya supaya anak ini bertobat, berbuat baik dan kembali kepada jalan-jalan yang benar. 因为他的家长希望他能够悔改，然后从邪恶的路可以走到正路。 Orang tua itu berharap supaya anaknya mendekat. 所以这个家长呢，很希望这个小孩可以接 Ya, 近。 dipukul. 没错，他被鞭 Ya, 了， dicambuk. 他已经被打了。 Ya, dijewer. 没错，他已经被虐了。 Tapi sebagai orang tua, 但是成为家长， pasti dia ingin memeluk 但 anaknya. 是他很希望能够抱他的小孩。 Saya katakan dengan iman, 我用信心的这么说， seberat apapun penderitaanmu, 你的重担有多重， jangan lari menjauh dari Tuhan. 绝不离开神。 Dia ingin memeluk saudara dan saya. 他很想拥抱你和我， Justru di tengah penderitaan, 就是在我们痛苦的时候， mendekatlah kepada Tuhan. 要接近我们的神。 Dia yang memukul kita, 他鞭我们， dia yang menghajar kita, 他可能打了我 tapi 们， dia juga yang memeluk kita. 但是他也是给我们拥抱的一位神。 Keadaanmu pasti dipulihkan 你 Tuhan. 的环境、你的状况必须回转， Jangan menjauh dari Tuhan ya. 绝不离开神。OK， Yang ketiga, 第三个， berpaling kepada Tuhan 回转向神。 dalam doa yang sungguh-sungguh dan mencari wajahnya. 当你
认真的祷告，还有认真的寻求神的面。 Artinya begini, 换句话来说， banyak orang tidak bisa luput dari penderitaan 很多人逃不过这个痛苦， karena wajahnya fokus pada masalah. 因为他的脸呢是一直看瞩目着他的问题。 Ya, masalah memang harus diselesaikan. 没错，这个问题必须要解决， Tetapi nomor satukan dulu wajahmu kau perhadapkan kepada Allah. 但是把你的脸第一部分、第一步骤就是往神而 Berdoa 看， kepada dia bagaimana cara mengatasi 向 penderitaan 他 itu. 祷告，向他祈求，怎么样来解决这个问题， Mencari wajah Allah 来寻求神的面， supaya dia menuntun kita, 使得他可以引导我们， memberi arahan kepada 可 kita. 以给我们方向， Gimana caranya mengatasi masalah ini? 如何来面临这个问题。 Dia yang mengizinkan masalah itu terjadi. 他让我们经历这一些， Dia juga yang akan memberikan jalan keluar. 他必定给我们走 Itu 走出路 hebatnya Allah。kita. 这个就是我们伟大的 Sekali Yesus 神。 tetap Yesus. 一次耶稣就是一直永远都是耶 Yang 稣。 terakhir, 最后一个， kemenangan atas penderitaan 这个战胜的痛苦， bisa kita lakukan kalau kita sering membaca firman Allah. 我们可以经历了。当我们一直在念神的经文， Saya anjurkan buat kita semuanya. 我可以提议给大家。 Kalau rasa-rasanya penderitaan itu silih berganti datang dalam 那 hidup 你 kita. 可能觉得说，哎，为什么问题一再的来，一再的来，不断的来？ Bukalah kitab Mazmur. 那请你打开诗篇， Pemazmur mengajari kita bagaimana caranya kita mengatasi penderitaan. 这个写这个诗篇的作者，他教导我们怎么样去面对这些困难。 Saya akan sebutkan Mazmur berapa saja. 我跟大家分享有哪一段， Nanti akan tertulis di layar saudara. 等一下在我们荧幕上会有出 Mazmur 现。 11, 诗篇第11章， Mazmur 16, 诗篇16章、 23, 23章、 40, 40章、 46, 46章、 61, 61章、 91, 91章、 121, 121章、 125, 125 dan 章， Mazmur 以 138. 及138章。 Ya nggak harus dihafalkan. 虽然你不要去背它， Tapi kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, 但是如果你认真的去读， akan menginspirasi saudara. 保证它一定会给我们新的想法， Bukan hanya di pikiran kita. 不只是在我们的思想里， Bukan hanya di jiwa dan hati 也 kita. 不只是在我们的灵里面， Tapi sampai kepada roh kita. 但是在我们的灵也是成长。 Jadi bagaimana caranya menang atas penderitaan? 那么战胜痛苦是怎么样呢？ Percaya kepada Allah. 相信我们的神， Jangan sekali-sekali meninggalkan dia. 绝不离开神， Fokusmu kepada Allah. 转回你的注意力到神， Dan baca 以 firman-Nya. 及念神的经文。 Maka kita disebut sebagai orang yang lebih 那 daripada 么我 pemenang. 们就会被称得胜有余。 Amin saudara. Amen。 Kiranya firman Tuhan hari ini 希望今天的话语 bukan hanya menghibur saudara, 不只是安慰了你们， tapi memberikan jalan keluar buat kita 但是 semua. 给你们找出了出路。 Haleluya. 哈利路亚！ Kita akan berdoa. 我们来祷告， Bapa di surga, 天上的父， kalau engkau izinkan orang-orang benar menderita, 如果你让这一些艺人经历了这些痛苦， seperti Ayub dan Daud, 如同像约伯还有大卫， mereka orang-orang yang kau kasihi. 他们是你所爱的人。 Dan mereka Tuhan izinkan mengalami penderitaan. 那么神也是让他们可以经历了这些试 Namun 探， karena iman mereka, 但是因为他们的信心， karena roh mereka yang kuat, 因为他们有坚固的灵， mereka menang atas penderitaan. 他们战胜了这些痛 Sebab 苦， mereka tetap menyembah engkau 因为他们仍然敬拜 Percaya 你 kepada Engkau 相信你， dan tidak fokus kepada masalah, 而不关注他的问题， tapi mengarahkan hidupnya kepada 而 engkau. 把他的人生转到您身上。 Dan engkau memulihkan mereka semuanya. 神，你医治了他们。 Ayub dipulihkan, 约伯已经转 Daud 回， dipulihkan. 大卫也是一样。 Kami percaya 我 Tuhan, 们也相信， sama seperti saat ini, 像现在一样， ketika kami mengalami 当 penderitaan, 我们面临这些痛苦， entah karena akibat dari pandemi COVID-19 ini, 不管是不是因为疫情的问题， atau masalah apa saja, 或者不管什么样的问题产 kami akan 生， menguatkan iman kami, 但是你会让我们坚固的。 mengarahkan hidup kami kepada 我 Tuhan, 们要把我们的人生转向你， supaya kami dapat berdoa dan mencari wajah, 使得我们可以认真的祷告，还有 sehingga 敬拜 memberikan 你， jalan keluar buat kami. 使得你把出路交予给我们。 Terima kasih Bapak. 谢谢你，主耶 Berkati 稣， anak-anakmu, 祝福你所有的 berkati 儿女们 anak-anakmu. 祝福所有儿女 Engkau 们。 akan memulihkan
memulihkan mereka, 你必定会让他们从痛苦转 mengembalikan 回， kesehatan mereka, 你会把他的不好的健康把它转回， mengembalikan apa yang terhilang dalam hidup 你会 mereka. 把所失去的一切加倍给他们。 Terima kasih 谢 Bapak. 谢你主耶稣， Penderitaan yang kami 我 alami 们所面临的痛苦 tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih. 不会让我们离弃你。 Terima kasih Tuhan 谢谢你 Yesus 主耶稣， untuk kekuatan, 你的坚固， penghiburan, 你的安慰， dan jalan keluar 还有你的 daripada. 出路。 Terpuji namamu. 赞美你名， Berkati seluruh jemaat Mandarin 祝 Service 福所有的 CK7中文堂这个杜就的中文堂的弟兄 yang 姐妹， beribadah pada hari ini. 今天所做礼拜 Di dalam 的 nama Yesus， 奉主耶稣基督的 Yang 圣名 diberkati sama-sama. 被祝福的，我们一起 Kita 说 katakan 阿 Amin. 门， Pingan. 平安， Tuhan 谢谢。 memberkati. Shalom! Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 3 Oktober 2021 akan dilayani oleh PDM Roy R. Tanujaya MSc, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Oktober, True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Soal emosi, wanita lah yang paling complicated. Tapi jangan salah, ini bisa menjadi kelebihan seorang wanita jika kita tahu bagaimana mengelola emosi kita dengan tepat. Emosi bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi menjadi sarana untuk kita bisa memahami diri sendiri, orang lain, dan situasi hidup kita. Siap mengenali emosimu lebih dalam lagi? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 3 sore dengan pembicara Pendeta Ona Tahapari dengan kesaksian Mrs. Olivia Simko Putra, istri Gembala CK7 dengan tema Wanita dan Emosinya. Temukan jawabannya bagaimana para wanita dalam mengelola emosinya. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu PDP Tirza Juliana Wibowo. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang memiliki anak, saudara, dan teman yang berusia 13-18 tahun
dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021, dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbprj.org/go/sgl. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30 dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau baptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbprj.org. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督救华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，诚如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代森林大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后会到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这城为我名下的子民，若是祭杯祷告，寻求我的面，传理他们的恶行，我必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得这成就。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护
团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养升空，使他持续被使用，成为第35旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养升空，使我们所有在这个督主的子民配得在上帝的面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个督主兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督主华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个督主牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. I want to be free， 自由地飞，在爱前无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再